Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita masuk 5.2 untuk sejarah. Okey, 5.2 adalah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Bila cikgu cakap kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka bermaksud masa bila Melaka menjadi maju, sangat maju. Jadi Kesultanan Melayu Melaka berkembang jadi satu kampung. Dulu Melaka adalah satu kampung. Kampung yang ada orang tangkap ikan. Ikan ya. Dan akhirnya menjadi kerajaan yang maju. Penting. Ada banyak sebab mengapa kerajaan Melaka boleh ubah jadi sangat maju. So sekarang kita tengok mengapa boleh jadi maju. Satu, ada ketua raja. Ketua raja. Ketua raja yang baik dan pandai. Dua, ada pentadbiran. Pentadbiran yang bagus. Tiga, ada perundangan. Perundangan yang baik. So, ada tiga sebab. Satu, raja yang pandai dan dua, pentadbiran yang bagus. Tiga, perundangan yang baik. Sekarang kita tengok raja adalah ketua. Raja yang mula-mula di Melaka adalah datang dari tempat Indonesia. Tempat Indonesia bernama Palembang. Palembang adalah tempat di Indonesia. Jadi raja yang pertama datang dari Palembang untuk ke Melaka. Dan raja penting dalam menjaga kerajaan Melaka. Ketiga, raja adalah ketua dan alat kebesaran. Tiga, raja adalah orang yang bijak dalam menjalankan kerja. Jadi kita tengok. Raja nombor satu, awak tahu dari Palembang. Palembang dan datang dari bernama Palembang.
ra, mis, wa, ra. Okey, saya dah cakap yang ini ya. Okey. Dan raja menjadi, okey, menjadi ketua untuk perpaduan, kerjasama dan juga kemajuan Melaka. Dan raja juga ketua untuk tentera. Okey, tentera. Dan ada hubungan yang baik dengan semua negara. Okey, negara yang lain. Okey. Selain itu, raja menjaga ekonomi negara dengan baik. Dan raja adalah ketua untuk agama Islam. Okey. Bila jadi raja, mestilah orang yang adil. Okey, tak boleh pilih kasih. Tak boleh pilih kasih. Mesti adil. Okey? Okey, kalau kita tengok alat-alat kebesaran raja, ada banyak. Satu, alat-alat muzik. Okey, muzik. Dua, tombak. Tombak berambu. Tiga adalah pending di raja. Okey. Kalau awak tengok gambar nombor 3, awak boleh tengok yang pending untuk guna dekat sini. Okey, sini. Okey ya. Ini dalam gambar adalah cok untuk surat-surat yang datang atau yang keluar dari Melaka. Okey. Sekarang raja adalah ketua yang adil dan selalu ambil berat kepentingan rakyat. Raja mestilah jaga kuasa dengan adanya hukum kanun Melaka. Okey. Bila cakap HUKUM, hukum, bermaksud undang-undang di Melaka. Di Melaka ada dua jenis undang-undang. Satu, undang-undang untuk rakyat biasa, dipanggil hukum kanun Melaka. Undang-undang untuk pedagang adalah undang-undang laut Melaka. Okey? Jadi ada dua undang-undang yang mesti awak semua tahu. Okey, kalau rakyat biasa, hukum
Nun Melaka. Okey? Okey. Sekarang kita tengok gambar ini. Dalam gambar ini ada Sultan dipanggil Sultan Mansur Shah. Yang dipanggil kepada Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah adalah orang yang mula-mula pentingkan keamanan dan menjaga rakyat dengan baik. Sultan Mansur Shah ada beri nasihat kepada putera supaya berbaik dengan rakyat. Bila ada masalah, mestilah tengok betul-betul apa punca masalah itu sebelum beri hukuman. Okey? Kalau tengok pentadbiran, mestilah berbentuk segitiga. Okey, segitiga. Atas adalah Sultan. Bawah 4 orang ketua. Lagi bawah jadi 8, 16 dan 32. Okey. Bila dipanggil sistem kerah adalah pekerja-pekerja yang buat kerja tapi tak dibayar gaji. Okey, tak ada gaji. Itu dipanggil sistem kerah. Okey. Biasa kerja yang orang ini buat adalah membina istana, buat kubu, buat jalan dan buat saliran. Okey. Dalam sistem ini ada rakyat taat setia kepada raja. Okey. Dalam pentadbiran ada 4 orang. Awak tadi tengok ada sistem piramid. Betul? Atas Sultan. Bawah adalah 4 orang. Lagi bawah adalah 8 orang. Sekarang kita tengok 4 orang buat. Okey? Awak tengok sini. Tengok gambar. Sultan. Sini 4 orang. Okey?
Jadi sekarang kita mahu tengok apa kerja-kerja 4 orang. Okey. Dalam 4 orang, okey, Sultan Melayu Melaka ada 4 orang dalam piramid nombor 2. Atas Sultan, bawah 4 orang. Okay. Dalam ini ada kerja-kerja pentadbiran yang dijaga oleh 4 orang ini. Okay. Untuk licinkan kerja-kerja pentadbiran. Dalam sistem berempat, Sultan dibantu oleh 4 orang, 8 orang dan 16 orang dan akhirnya adalah 32 orang. Okay. Semua pembesar ini adalah kerja kerajaan pada pusat dan juga tempat jajahan dan jaga hingga ke kampung. Okay. Sekarang tengok tugas pembesar. 1, mestilah jaga rakyat hidup. Okay, hidup dengan aman. Dan ambil cukai dan juga hasil dari tempat itu. Okey. Mesti jaga supaya rakyat buat kerja. Okey. Semua pembesar ini juga dikurniakan kawasan untuk dijaga. So, jadi semua yang 32, yang ada 16, yang ada 8 orang dan juga 4 orang diberi tempat untuk mereka jaga. Jadi Sultan senang untuk jaga tempat-tempat di Melaka. Okey? Apabila diberi tempat ini, semua pembesar mestilah dapatkan cukai untuk kawasan mereka, okey, dan diberi kepada Sultan sebagai ufti. Okay. Sekarang awak tengok gambar ini. Okay. Pembesar beri wang kepada Sultan yang baju warna kuning adalah Sultan. Rakyat mesti duduk bawah dan beri kepada Sultan. Okey, rakyat tak boleh diri dan beri. Jadi Sultan yang kuat dan akan berdiri untuk ambil wang. Okay. Jadi
Mereka ada 4 orang, betul? Okay. 1 adalah bendahara. 2 adalah penghulu bendahari. 3 adalah temenggung. 4 adalah laksamana. Jadi kita tengok. Kalau bendahara beri nasihat kepada raja, okay, ketua penting untuk pusat, okay, pusat, ketua untuk tentera, okay, dan jadi hakim, okay, hakim untuk semua masalah dan selalu ikut sultan bila sultan keluar menteri. Okay. Nombor 2 adalah penghulu bendahari. Okay. Adalah orang yang ambil cukai untuk upeti. 2 ketua semua bendahari. Ketua untuk istana. Dan juga ketua syah bandar. Okay. Kalau tengok temenggung adalah ketua polis dan juga penjara. Okay. Jadi kalau ada apa-apa masalah, okay, polis temenggung akan datang untuk selesaikan masalah. Okey. Dan juga jaga tanah Melaka. Kalau tengok laksamana, awak ingat senang sahaja, okey? L A K S A M A N A. L untuk laut. Okey, laut. Jadi laksamana jaga laut. Okey? Dan jadi ketua bila sultan mahu keluar ke negara lain. Okey? Sekarang kita tengok undang-undang. Tadi cikgu cakap ada 2 undang-undang. Satu yang penting untuk rakyat Melaka adalah Hukum Kanun Melaka. Untuk pedagang yang datang dan duduk di Melaka mesti ikut undang-undang laut Melaka. Okey, untuk pedagang ya, undang-undang laut Melaka. Nombor 3 adalah undang-undang adat. Tapi yang penting
untuk undang-undang rakyat adalah hukum kanun Melaka. Faham? Okey, sekarang kita tengok. Hukum kanun Melaka mula bila Sultan Muzaffar Shah. Okey, Shah. Dan undang-undang ini disusun cantik, okey, oleh Sultan Mahmud Shah. Okey, ingat, buat orang lain, susun betul-betul orang lain, tapi dua-dua adalah sultan. Okey? Sekarang kita tengok apa itu hukum kanun Melaka. Undang-undang ini ada 44 fasal atau kita panggil bab. Okey? Yang ada tanggungjawab, okey, kepada raja dan juga pembesar. Okey. Hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini. Okey, bermaksud dalam hukum kanun Melaka ada undang-undang Islam juga. Okey, contoh berkaitan dengan keluarga, okey, jual beli barang dan semua kejahatan yang berlaku di Melaka. Kalau undang-undang ini dapat jaga keamanan dan menjaga keselamatan rakyat. Bila berlaku jenayah, negeri Melaka dapat baiki keadaan. Okey, mengapa? Sebab mereka sudah ada undang-undang. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan, okey, mereka akan tengok buku undang-undang ini. Okey, dalam undang-undang ini ada 44 bab. Okey. Undang-undang Laut Melaka adalah dibuat bila Sultan Mahmud Shah untuk jaga peraturan kepada semua pedagang yang datang. Okey, kalau tak ada peraturan, bermaksud semua pedagang akan bergaduh. Okey, bergaduh dekat Laut Melaka. Jadi untuk elak dari bergaduh, Sultan Mahmud Shah sudah buat undang-undang laut untuk mereka ikut. Undang-undang Laut Melaka ada 25 fasal dan ada semua peraturan untuk
orang yang datang berdagang. Dalam 24 fasa ini ada cerita semua jenis kapal yang datang untuk berdagang. Jadi, semua pedagang yang datang mestilah beli buku undang-undang ini supaya mereka dapat ikut undang-undang dengan betul. Bila ada undang-undang laut Melaka, semua pedagang rasa yakin untuk datang ke Melaka dan berdagang. Okey, semua orang ya, awak pun sama, suka duduk negara yang selamat. Jadi semua pedagang juga sama. Mereka mahu datang ke negara yang aman. Okey? Sekarang kita tengok undang-undang adat. Dalam undang-undang adat, Kesultanan Melayu Melaka juga menggunakan undang-undang adat untuk dalam sistem sultan. Okey. Undang-undang adat yang digunakan di Melaka adalah Undang-Undang Temenggung. Okey. Dalam adat Temenggung, okey, ketuanya adalah Datuk Ketemenggungan yang akan jaga berkaitan dengan perkara-perkara seperti perkahwinan, perkahwinan, satu, harta dan juga undang-undang. Jadi dalam Kesultanan Melayu Melaka, anak lelaki yang pertama sahaja boleh jadi sultan bila bapa mangkat. Okey? Dalam sistem beraja, kuasa tinggi adalah sultan atau raja. Ada tempat guna sultan, ada tempat guna raja. Okey? Jadi semua rakyat dan juga sultan akan ikut peraturan. Okey? Ini yang buat Melaka jadi maju. Semua pedagang yang datang rasa puas bila tengok Melaka adalah tempat yang selamat untuk datang dan berdagang. Jadi pedagang dari banyak tempat datang ke Melaka untuk berdagang. Okey? Tambahan di Melaka, bahasa yang digunakan
adalah bahasa lingua franca yang mana sesuai untuk semua orang untuk bercakap dengan senang. Okey tak? Jadi mudahlah kalau datang ke Melaka untuk berdagang. Okey. Melaka juga ada beberapa tempat yang dipanggil empayar yang besar. Okay. Empayar Kesultanan Melayu Melaka adalah di seluruh tanah Melayu dan juga kawasan pantai timur Sumatera. Okay. Empayar ini dapat dari tanah jajahan dan juga tanah nawungan. Ini menyebabkan Melaka jadi gemilang dan masyhur. Okey? Cikgu berhenti di sini untuk cara pembentukan empayar. Cikgu sambung minggu depan. Terima kasih. Bye.